Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Salawat dan salam panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain. Sahabat rakan-rakan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini selamat datang saya ucapkan kepada anda ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, selamat datang saya ucapkan kepada follower iKim, rakan Ustaz Zulfi, Wan Rohaiza, Tuan Abdul Rahim, Sarina, Kamaria, Nurma, Syarif, Abdul Rahim, Zainab, Maimunah, Darmawati, Halimah, Insyah, Zainab binti Husin, Kamaria, Jamilah, dan Salim, Aini, Radin, Muhammad Fauzi, Latifah Dahlan, Hana Yusuf, Aluya, Arina, Jairinlo, Siti Rabiah, Salina Idris dan ramai lagi sama-sama kita pada malam ini. Selamat datang semua rakan-rakan, apa khabar pada kita pada malam ini. Saya doakan anda sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan sentiasa sihat-sihat selalu, ceria-ceria. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pertemuan kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita terus kepada info tajwid, jangan lupa kongsikan video ini dan tinggalkan #sebarkebaikan. Mudah-mudahan dengan kita sebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita semarakkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim di pelosok dunia dapat bersama-sama dengan kita walau di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan ia menjadi sebahagian daripada jariah, bahagian daripada amalan kebaikan kita untuk bekalan kita kepada hari kemudian nanti, insya-Allah. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, okey, dah bersedia semua kita sama-sama untuk belajar pada malam ini. Kita sambung contoh-contoh ibtidak ikhtibari. Semalam kita dah terangkan sebahagian daripadanya, iaitu 4 daripadanya kita dah sama-sama kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sambung lagi bagaimana kalau beberapa perkataan yang dimulakan padanya bukanlah untuk diamalkan tetapi hanya untuk diberi penjelasan kepada kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang seterusnya boleh kita teruskan, iaitulah contoh alladzi tumina. Contoh di dalam suratul Baqarah. Apabila kita berhenti pada alladzi, bagaimana untuk kita mulakan perkataan seterusnya? Itu persoalannya. Kalau orang tanya bagaimana untuk kita terangkan, katakan pada mereka ini adalah waqaf ataupun ibtidak, permulaan ikhtibari, bukan ikhtiyari, bukan untuk pilihan kita, bukan untuk kita amalkan, tetapi adalah ini sekadar maklumat kita. Okey, so kalau kita berhenti, kita akan baca dengan, kita tidak baca dengan u'tumina. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kalau hamzatul wasli, ketika kita nak mulakan hamzatul wasli, kita akan lihat pada ain fa'il ataupun huruf
huruf yang ketiga daripada baris tersebut untuk kita bariskan hamzah wasal itu. So kalau ikutkan kita akan baca dengan tumina. Betul? Tumina, huruf ta. Huruf ta berbaris di hadapan, so kita akan baca dengan tumina. Kerana ada dua hamzah, jadi Arab, bacaan Arab tidak menyambung. Bacaan orang Arab tidak berada dua hamzah, okey, pada dalam satu perkataan. Maksudnya tidak baca dengan dua hamzah lah. Sebab itulah hamzah yang kedua itu diibdalkan. Diibdal maksudnya digantikan dengan huruf waw. Jadilah bacaan dia utumina amanatahu waliyataqillah rabbah. Okey, utumin. Kalau kita tak baca dengan utumin, kerana ada dua hamzah yang bertemu di situ. Okey. Juga seterusnya, contoh yang seterusnya, inimruun. Kita berhenti pada in. Bagaimana untuk kalau kita nak ibtidak? Okey, bagaimana untuk kita ibtidak, memulakan daripada perkataan yang seterusnya? Adakah kita nak baca dengan umruun kerana ra itu berbaris di hadapan? Tentu sekali tidak dibaca begitu. Kita akan baca dengan baris bawah. Okey, kerana imruun ini ra dia adalah baris hadapan huruf ra itu bukan baris yang asliyah. Okey, kita akan baca dengan baris bawah, imruun. Baca dengan baris bawah, imruun. Okey. Okey, minta maaf. Ini ada beberapa perkataan. Contoh imruun, ibnu, istun. Ada dalam perkataan bahasa Arab ada beberapa perkataan itu dikecualikan untuk kita mengikut baris yang ketiga. Sepatutnya kita baca dengan umruun. Tetapi tak silap saya ada 12 perkataan. Okay, delay sikit video ni. Betul, delay sikit Okay, tak apa. Kita dah mulakan. Mungkin sebab panas sangat pun. Okay je. Okay, seterusnya Isa bin Maryam. Juga perkataan ibnu, kita tak baca dengan ubnu. Okey, kalau kita berhenti pada Isa, kita baca dengan ibnu Maryam, tapi tidaklah kita amalkan bacaan itu, hanya untuk perjelaskan sahaja. Sama juga imra'atun, imruun, itu antara perkataan-perkataan yang pada bahasa Arab dikecualikan untuk kita ikut baris yang ketiga. Tetapi ini memang ra ini memang baris di atas, so tidak ada masalah untuk kita bariskan dengan baris yang baris bawah. Okay, animshu. Okay, animshu. Tolong atas sikit ni. Animshu. Kalau kita berhenti pada an, macam mana kita nak teruskan bacaan dia? Adakah kita baca dengan umshu? Tidak, kita akan baca dengan imshu. Ini kerana perkataan baris shin itu bukanlah baris dhammah yang asliyah, bukan baris dhammah asliyah. Sebab apa? Perkataan asal dia masya yamshi. Shin baris bawah, imshiyu. Asal perkataan ini masuk sedikit bab sorof ataupun tata bahasa. Dia ada nahu sorof, so ini dia masuk dalam bab sorof. Kita tengok sikit nota dia. Perkataan ini dimulakan dengan hamzah wasal berbaris bawah kerana baris depan pada huruf ketiga perkataan adalah bukan asliyah. Betul yang kita sebutkan tadi, bukan baris yang asliyah. Okey, so baris asal dia masya yamshi. Begitu baris dia, masya yamshi, baris bawah. So asal baris huruf shin itu adalah baris bawah. So kita akan follow baris ketiga, baris bawah. Kita akan baca imshu, animshu wasbiru, imshu wasbiru. Begitu. Juga perkataan thumma qadu, qada yaqdi, dad
tu juga bukan baris hadapan yang asliyah. Khusus ibtidak baris bawah. Sekejap ni. Nak hafal ni. Betul. Huruf khusus ibtidak dengan baris bawah terkecuali dari formula. Ya, betul. Jarilo dan Zulfi Said. Ini kena tahu. Maksudnya dia bukan yang tadilah, yang antara perkataannya ibnu, imruun, imra'atun. Itu perkataan-perkataan yang dikecualikan untuk kita ikut kaedah baris yang ketiga. Okay. Apabila masuk perkataan imshu, iqdu, ibnu, ketiga-tiga perkataan ini pula dengan itu adalah kita lihat pada baris yang ketiga, yang mana baris ketiga itu bukan baris yang asliyah, bukan baris yang asal. Sebab perkataan imshu contohnya kita baca dengan perkataan asal dia masya yamshi, baris bawah shin dia. Qada yaqdi, iqdu, ni fi'il amar. Bana yabni, okey, bana yabni, iqdiyu, ibniyu, ibniyu maksud dia baris di bawah. Ata ya'ti, itu ni, takkan kita nak baca dengan itu ni. Ingat tadi dua hamzah yang bertemu tidak akan kita bacakan dengan dua hamzah. Okey, sebab itu hamzah yang kedua itu dibadal, dibaca dengan badal. Itu ni. Okey. So itu adalah perkongsian kita untuk penerangan kita pada malam ni. Dapat tak rakan-rakan? Okey. Ada yang disebabkan tadi utumina tadi. Utumina kita tidak baca dengan dua hamzah. Imruun, perkataan ibnu, imra'atun, ini adalah perkataan yang khusus. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia ada 12 perkataan yang khusus dibaca dengan baris bawah. Istun, saya ingat juga istun tu senang dulu belajar sharaf kan. Istun. Walaupun istun tidak ada sebut dalam Al-Quran lah. Itu beberapa perkataan yang dikecualikan dalam bahasa Arab. Kemudian masya yamshi, qada yaqdi, bana yabni, ata ya'ti. So keempat-empat yang terakhir ini adalah baris hadapan yang bukan asli. Sebab itu kita bariskan dengan baris bawah. Kerana baris asli adalah baris bawah. Dapat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan? Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang baik untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita. Okay? Baik, kalau begitu Nahwu dan Sorof pun lupa dah. Lama dah tinggal. Zainab binti Husin. Masya Allah. Refresh sikit-sikit. Okay, baiklah. Kita sama-sama baca untuk yang bacaan seterusnya. Bertalaki kita pada malam ini. Segmen untuk kita baca Al-Quran. Satu muka surat daripada Al-Quran. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, anda dah bersedia ke untuk kita mengaji satu muka surat daripada Al-Quran? Komen sedia. Musta'id. Ready. Okay. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan bacakan daripada muka surat yang ke-307, Suratu Maryam. Masih lagi berada pada Suratu Maryam, bermula daripada ayat yang ke-26. Baiklah. Semalam kita dah baca dengan Taranum Hijaz. So, hari ni hari Jumaat, kita sama-sama untuk bacakan dengan Taranum Nahwand. Okay, Taranum Nahwand. Ya, betul. Lambaian Sutra Latifah Dahlan. Ya, betul. Taranum Nahwand. Baik, semua dah bersedia? Mari kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Silakan. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. فإما
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Terusnya فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
Dzalika Isa bin Maryam. Baru saja kita terangkan Isa bin Maryam. Katakanlah kalau kita berhenti Isa. Kalau orang tanya macam mana kalau kita nak bunyi, kalau kita nak sambung bacaan, mulakan bacaan daripada perkataan Ibnu tu. Kita akan baca dengan baris Ibnu. Ini adalah perkataan yang khusus yang keluar daripada pemula yang selalu kita belajar, baris yang ketiga itu. Okey? Kita baca dengan Ibnu kalau kita mulakan daripada itu. Tapi tidaklah dibolehkan ataupun tidak digalakkan untuk kita amalkan. Sekali lagi saya tunjukkan. Dzalika Isa bin Maryam. Silakan rakan-rakan. 1 2 mula. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Qaulal haqqi الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Selesai bacaan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-307. Okey, tak lama pun rakan-rakan, sekejap je kita ambil masa 5 minit, 10 minit. Duduk sekejap sama-sama membacakan satu muka surat daripada Al-Quran sebelum kita laburkan tirai kita pada setiap malam. Sebelum kita rehatkan diri kita setiap malam, kita jadikan ayat suci Al-Quran ini sebagai pelindung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelihara ayat-ayat suci Allah, kita baca dengan hukum tajwid, memelihara segala hukum hakam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita pada setiap masa dan ketika, insya-Allah kan. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebarang pertanyaan? Kalau ada, kalau tak ada, saya fikir setakat ini dahulu kita punya pertemuan, dan kita akan jumpa lagi pada malam esok seperti biasa jam 10 malam dalam IQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Hashtag Sebar Kebaikan. Baik, jangan lupa kongsikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.